tangkapan dibuat terhadap ketiga-tiga OKT ni. Yang pertama Abdul Manap, siapa ni, yang keduanya Idris Mat Desa, yang ketiga Abu Bakar bin Ahmad. Kesemuanya ditangkap pada 9 bulan 9 2013. Mereka ditangkap dan ditahan di alamat masing-masing lah, di sekitar Bagan Serai. Kemudian ketiga-tiganya didakwa di mahkamah. Hari pertamanya pada 30 bulan 10. Kemudian pertuduhan kata dia orang pada mulanya dituduh kerana memiliki beberapa dokumen, beberapa benda, termasuk kain yang ada hubung kait dengan Syiah. Kemudian pada tarikh sebutan yang berikutnya, semasa saya telah dilantik menjadi peguam, pihak pendakwaan telah mengubah tuduhan daripada satu tuduhan, sebagai contoh Manap ini daripada satu tuduhan dia orang pindah pertuduhan dan tambah tuduhan baru daripada 1 pergi kepada 8. Yang pertama tadi tu dia pindah, kemudian dia tambah lagi 7. Jadi Manap kena 8. Kemudian secara keseluruhannya saya dapati ada pengulangan. Sebab pertuduhan pertama dengan pertuduhan kedua tu saling ada hubung kait. Sebagai contoh, perkataan digunakan memiliki buku A. Yang kedua, menyimpan buku A. Begitu juga secara berpasangan, pertuduhan 3 dan 4, 5 dan 6, 7 dan 8 saling. So maknanya subjek matter yang disebut dalam pertuduhan itu sebenarnya ada 4. Tetapi pertuduhan dikenakan 8. Jadi melihat kepada itu saya bantah lah. Atas dasar itu saya bantah. Dan seterusnya mahkamah memerintahkan supaya bantahan itu dibuat secara panjang, secara bertulis. Dan saya pergi kepada 3 isu besar lah. Yang pertama sekali duplicity ataupun pengulangan itu. Dan yang kedua, charge itu bersifat defektif, kurang, cacat. Walaupun malangnya lah pada hari ini mahkamah tidak bersetuju dengan hujahan saya. Tetapi mahkamah mempunyai pendapat dia sendiri. Dia kata kekurangan pada charge ini ialah apabila pihak pendakwaan menggunakan 2 perkataan yang sama dalam satu pertuduhan. Dia menggunakan perkataan melanggar dan mengingkari. So melanggar dan mengingkari ini, mahkamah tadilah dalam mahkamah sebut bahawa hakim menyebut bahawa melanggar itu satu perbuatan yang lain, mengingkari itu satu perbuatan lain. Dia tak sepatutnya digabung dalam satu pertuduhan. Sebab dia mengelirukan istilah. Itu atas dasar itulah mahkamah tadi lebih atas dasar itu. Sebab hujah-hujah yang saya kemukakan tadi, seolah-olahnya tadi mahkamah tak sependapat dengan saya. Antaranya yang saya hujahkan tapi mahkamah tak sependapat ialah saya hujahkan apabila mahkamah mempersoalkan wakalah ataupun surat pelantikan menjadi peguam saya tidak ada dalam mahkamah. So saya reply, saya jawab kepada mahkamah, bagaimana mungkin boleh saya menyediakan satu wakalah ataupun surat pelantikan dalam keadaan pertuduhan itu baru sangat diperkenalkan. Pada waktu itu juga diperkenalkan dan mahkamah mengharapkan saya sediakan. Mana boleh? Dan saya hujahkan bahawa dalam keadaan ketakdilan berlaku begini, maknanya ada orang yang sedang dituduh dan dia berhak kepada peguam, tiba-tiba mahkamah nak nafikan hak untuk diwakili oleh peguam. Ini tidak adil. Kan, dalam masa yang sama, saya persoalkan, kenapa pula dalam keadaan Seksyen 16 itu memperuntukkan untuk membolehkan pendakwaan itu dibuat, mesti ada sanction, mesti ada kebenaran bertulis. Saya hujahkan bertulislah. Tetapi mahkamah tadi berpendapat bahawa kehadiran ketua peguam syar'i itu sudah cukup, sudah memadai. So saya kena katakan ini double standard. Ketika saya hadir tanpa sebarang perlantikan bertulis, mahkamah mahukan yang bertulis dan menyebabkan saya terpaksa berhujah. Tetapi mahkamah telah memutuskan sebelum itu tanpa wakalah jangan bercakap dalam mahkamah saya. Itu mahkamah telah putuskan itu. Dan saya bangkitkan pula, saya kata bagaimana pula dalam hal keadaan ketua pendakwa, kan, dia tidak menyediakan sebarang sanction ataupun kebenaran ataupun persetujuan pendakwaan secara bertulis. Dia datang, batang tubuhnya ada, sudah cukup. Sedangkan saya hadir, pendakwa peguam hadir, orang yang kena tuduh hadir, tak ada pelantikan bertulis, mahkamah pertikaikan. Tetapi bila pendakwa tak ada perkara yang sama, mahkamah boleh terima pula. So apa nak buat? Ini dah dikena double standard lah.
Tetapi walau bagaimanapun kita menghormatilah. Itu adalah satu pandangan. Maknanya kalau kami tak boleh menghormati, tapi boleh pergi ke peringkat lebih tinggi lah buat megang rayuan. Okey, tetapi setakat ini mahkamah telah melepaskan tanpa membebaskan tuduhan terhadap tiga-tiga ni. Dan itu pun yang terbaik bila saya bantah atas alasan-alasan yang saya kemukakan tadi itu. Yang terbaik yang boleh tertuduh dapat ialah DNA. Discharge not amounting to, betul kan? Itu yang terbaik lah. So we cannot expect dilepaskan dan dibebaskan. Sebab dilepas dan bebas ni biasanya apabila you melalui satu proses pembicaraan penuh, saksi memberi keterangan, iaitu dia boleh kata kalau bebas mutlak. Ini so whatever pun mahkamah bagi pendapat yang berlainan daripada pujahan saya pun tak mengapalah kan. Tapi dari segi matlamatnya kesampaian kan, kita minta kes ini dihentikan singkat ini atas dasar defective charge tu, mahkamah benar walaupun alasannya lain, it's not really matters. Macam mana komen tuan sendiri mengenai isu penguat kuasa yang bawa benda ni melalui sistem perundangan di Indonesia, kemudian hal ini tak terjadi seperti mana yang diperjangkakan? Saya tak kenal pastilah apa sebenarnya perancangan mereka buat kan. Tetapi pada saya tadi pun saya guna perkataan something like kegelojohan itu berlaku kan. Pada saya pusing kok mana pun saya tetap berhujah bahawa yang wujud dalam fatwa Kerajaan Negeri Perak itu dia menyenaraikan 10 perkara. Okey, termasuklah mencederakan badan ketika 10 hari bulan peristiwa Karbala, menambah syahadah dalam menambah ayat-ayat tentu dalam syahadah. Semua perkara ini yang saya sendiri tahu, Syiah pun kata perkara itu sesat. Kan? So, umumnya yang sesat kita katalah sesat. Tak bolehlah kita generalize, tak bolehlah kita stereotype. Kan? Semua Syiah kita kata sesat. Sedangkan fatwa itu sendiri menggariskan yang dikatakan Syiah sesat itu, ini ada 1 sampai 10 perkara ni. Jadi tanpa ditunjukkan bahawa tuduh-tuduh ini melakukan atau berpahaman begitu, saya rasa itu kaburlah. Kan? Jadi itu yang saya kata, kalau mereka betul-betul meneliti, mereka tidak gelojoh sebegini. Sepatutnya mereka boleh buat tuduhan sebegitu. Ataupun boleh jadi mereka tak ada bukti tentang itu. Jadi saya rasa ini lebih kepada buat pendakwaan bukan kerana, saya ulangi tadi pun saya dah sebut kan, tujuan kita mendakwa ialah kerana Islam lah sepatutnya. Kan? Maknanya kita membaca fatwa, kita membaca undang-undang dan kita kena, dan hujungnya demi kepentingan Islam. Dan setakat ni saya tak pasti demi kepentingan apa sebenarnya. Kalau tengok dari segi kecelaruan penyusunan ayat, dan kalau tuan-tuan tengok semasa hari mula saya hadir ke mahkamah itu dihuni dengan special branch, dihuni dengan dikerumuni dengan pihak penguat kuasa kan pada hari itu. Kan pihak penguat kuasa ini dia adalah bakal saksi. Jadi bakal saksi hari itu bukan hari perbicaraan, hari itu hari sebutan. Jadi apa perlunya mereka hadir ke mahkamah pada waktu itu? Melainkan, ini saya punya bahasa lah, melainkan untuk menampakkan sesuatu. Kan? Sama ada dengan tujuan memberi imej baik ke menyebut Allahuaklam. Tetapi kehadiran mereka itu saya anggap sebagai tak kada jadi mengena. Tapi diramaikan mahkamah pada waktu itu, saya tak pasti kenapa, tetapi saya ada satu tujuan lain. Yang kalau bahasa saya tadi, sepatutnya pendakwaan ini demi Islam lah. So saya tak nampak meramaikan mahkamah itu demi Islam. Okey. Secara ringkas, pandangan ulasan pribadi tuan ataupun profesional mengenai what's gonna happen next? Saya secara peribadi, saya nak katakan bahawa untuk memahami isu ni, kita takkan boleh faham sebegitu saja kalau you menggunakan kacamata tempatan. In order to understand apa sebenarnya berlaku, you have to look at international punya perspektif. Kan? Ketegangan sebenarnya, saya tak nampak ketegangan berlaku antara pengamal Syiah ke pengamal Sunni. Tak ada, saya tak nampak. Melainkan kerana satu faktor, satu pihak di luar sana. Kan, you have to find out lah who they are. Tapi sebenarnya konflik ini bukannya masalah dalaman ni. Kita pernah dilayan, dan kita pernah buat undang-undang terorisme. Dalam keadaan tak ada teroris pun dalam Malaysia. Tapi
kita menyediakan undang-undang terorisme. Why? Because we are about to please somebody else outside there. Dan saya rasa perkara yang sama juga berlaku dalam kes ini. Dan kalau kita tengok balik, perkembangan di Iran pada hari ini ada dua faktor besar. Yang pertama sekali, saya nak katakan bahawa Amerika dah tak larat dah sebenarnya nak berlaga dengan Iran ini. Embargo Sekatan Ekonomi terhadap Iran, saya percaya pada bila-bila saja akan diangkat. Dan ia merupakan peluang perniagaan. Dan mungkinlah mereka-mereka di negara-negara lain bersebelahan dengan Iran tu berasa tergugat. Kerana apabila embargo itu tiada, Iran boleh menjalankan perniagaan minyak dia dan boleh menyaingi yang lain. Dalam masa yang sama, kalau kita tengok kan suasana dia punya Iran punya program pengkayaan uranium dah sampai ke peringkat dah memang tak ada faedah dilawan lagi lah. Dengan kata lain, kalau tak boleh lawan, buat kawan lah. Kan Amerika pun begitu keadaan. Dah there's no point for them untuk fight against Iran. Kan? Because uranium is already there. Dia orang pun boleh buat senjata, dan kita kena ingat bahawa Iran ada perjanjian untuk tidak membuat senjata. Dan kita kena ingat bahawa nuklear ni bukan soal senjata semata-mata, soal sumber tenaga alternatif kepada minyak. Dan ini merupakan ancaman kepada kapitalis minyak, kapitalis tenaga yang lain. Alright. So, mungkinlah pada satu sudut, saingan-saingan inilah menyebabkan siapa mau beli dia, seolah-olah macam kalau kita tengok Amerika sebut, it's either you with us atau you against us. So mungkin juga ada satu pihak ketiga yang lain gunakan perkara yang sama. It's either you with us against Syiah atau you with us. Itu saja. So seolah-olah kerajaan Malaysia macam tak ada pilihan. Follow lah the rhythm. So balik-balik macam tadi kan, matlamat pendakwaan tadi bukanlah demi tanah Malaysia ini sendiri, demi something else atau somebody else outside there. So why rakyat being victimized in such a way? Cuma ada jugalah segelintir daripada rakyat sendiri yang dia little bit blur, kan, layan umpan dilemparkan, sambar, dan dia become controversial punya perkara. Sebenarnya kalau kita duduk dialog, bincang sama-sama, kita boleh mencapai satu kata sepakat yang menguntungkan semua belah pihak. Tetapi kita seolah-olah macam refuse. Bila refuse tu, kita membuka ruang untuk tadilah, kan. Apabila kita kena ingat yang terkini sekali dalam dunia, kalau kita tengok balik, apabila ada pihak-pihak tertentu, ada kepentingan tertentu, dia tidak lagi lah perang secara ni, dia akan pergi kepada war by proxy. Maksudnya demi, seolah-olah macam demi kepentingan saya biarkan A dengan B yang berlaga di kampung tertentu. Kampung saya perlu hadir, tapi demi kepentingan saya. So saya lagakan dua pihak demi kepentingan saya. Dan itu sebenarnya yang berlaku. Dalam hal ini diminta supaya Islam itu, Syiah dan Sunni itu berlaga demi menguntungkan yang bukan Islam. Okey.